Selamat datang kepada anggota-anggota polis daripada Special Branch. Rakan saya ASP Manimaran daripada Ipoh juga bekas dulu. Hari ini saya akan direkam statement di IPD Ipoh. Semalam apabila Ketua Polis Negeri Perak Datuk Pahlawan Zulkifli menafikan dia sekeras-kerasnya di mana tidak berlaku salah guna kuasa oleh anggota polis, saya telah pun menghubungi beliau pada jam pukul 10.30 pagi, memberitahu kepada setiausaha, telah pun meninggalkan nombor telefon saya supaya beliau melawat saya di Hospital Pantai Puteri Ipoh dan menjadi saksi pada kesan-kesan lebam yang wujud di badan saya. Saya tidak terima apa-apa panggilan, tapi lepas pukul 4 petang saya terima satu panggilan daripada IPD Manjur daripada Sarjan Yusof, dan beliau telah pun minta saya hadir untuk rakaman hari ini. Saya ingin memberitahu kepada semua rakyat umum, juga kepada anggota-anggota polis, kita bukannya penjenayah, kita bukannya pengkhianat, ataupun kita bukannya musuh ketat kepada pihak polis. Jangan terlalu gairah kuasa. Saya tidak ada bantahan terhadap semasa membuat penangkapan pada diri saya. Saya telah pun ditangkap beberapa kali oleh pihak polis. Saya setiap masa saya bekerja sama, tetapi tidak ada kuasa untuk bertindak ganas terhadap diri saya. Seperti mana yang saya beritahu kepada rakan-rakan wartawan semalam, saya memang boleh mengenal pasti. Tak payah nak panggil untuk kawacam. Saya akan mengenal pasti. Dua orang itu saya memang tahu siapa anggotanya, dan dua-duanya adalah kaum India. Itu yang amat memalukan kepada saya lah. 5 orang pegawai, 3 orang Melayu, 2 orang India. Yang saya di belasannya adalah orang India, dipukul pun adalah pegawai India. Tidak mengapa. This is a democratic country. Okay. I always say this. I speak as taught by my political gurus. I speak without fear and favor. I have experienced the sourness of the real fighting for the DIA matter. Now, those officers who assaulted me will face an experience same as me, and I will see them. We will file a suit against them. I will see them in the court. Memang ada rakaman, rakaman itu pun mungkin pegawai-pegawai anggota polis di sini boleh tengok di YouTube. Dalam beberapa blog ada kenyataan mengatakan tangkap Barua ini. This has been mentioned by the police officers. Itu satu evidence yang cukup kuat. Jangan aniaya rakyat. You can investigate. Berapa ribu sekolah nak tanya, tapi jangan pukul. Jangan ganas. Dan CPO boleh menafikan. Bagaimana CPO boleh menafikan? Adakah CPO itu dilantik untuk menafikan segala salah laku anggota polis? Saya semasa ditangkap, I'm in a very normal condition. Kenapa pihak polis tidak melepaskan saya jamin 2,000 pada Balai Setiawan? Kenapakah mereka sepatutnya membawa saya pergi ke hospital? Tak perlu. Bukan setiap tangkapan dibuat dan suspek itu akan dibawa ke hospital. No logic, right? CPO investigate before you talk. Investigation belum habis. Sebelum habis kertas siasatan, he already jump into gun. No assault, there is no wrongdoing of the police. To me, sorry to say this is utter rubbish. You have been appointed to safeguard the security and the safety of the public, not to listen to the political leaders who especially to go against the political oppositions. Thank you. Ada soalan? Adakah pihak nak bagi ambil tanah itu nak kuasa kepada kerajaan? Kepada kerajaan. Adakah mana-mana tim ke atau kumpul ke nak bagi kuasa di? Oh, kita tak pernah. Rio ada bagi tahu bahawa ada satu kumpulan yang ingin beri tanah itu kepada kerajaan. That never happened. Itu saya bagi tahu sama dia. We have never surrendered. I have said all this dari mula bahawa tanah ini kepunyaan the heritage land of the Indians of this area. There were 35 estates. Berapa orang? Thousands of people are working here. It's not 1-2 individual. 100 orang boleh membuat keputusan. I've said this now. I've said from many years. So the land itu tak boleh dialihkan kepada sesiapa.
It must be with as a heritage land. I'm asking the government to declare that Little India, develop that into a cultural and religious center for the Indians in this area. We're not asking free land. The land is there. Develop that for the betterment of the Indian community. We are a very poor community. The highest alcoholics in the country, the highest single mothers, the highest unemployed in the country, highest who drop out from school, highest gangsterism. 40% of the Indians in 40% of people in Simparangang are not other races, are Indians. So it shows our contribution to the country. How the Indians have been left out. So these are things that has to be addressed.